Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so hari ni last topik kita pergi laju sikit. So yang ni mudah saja dan kita dah belajar sebenarnya untuk last topik, last untuk poultry tahun lepas. Hampir sama lah. Okay, tapi tak apalah, kita repeat lagi sebab mungkin kamu dah lupa lah kan. Okey, membuat keputusan. Okey, membuat keputusan lah untuk 2.5.6. Muka surat 207 buku teks. Kamu boleh rujuk buku teks. Okey, saya cuma nak memberi penerangan sahaja secara ringkas. Memilih bidang usaha. Okey, kenapa perlu memilih bidang usaha ni? Pemilihan bidang usaha penting dilakukan untuk menentukan bidang usaha yang bakal diceburi. Sebab tu daripada sekarang ni, hari tu pun masa kita ada kelas dengan Cikgu Syafawi tu, dia ada tanya, apa perancangan kamu untuk bila kamu dah habis SPM nanti? Sebenarnya kamu dah kena merancang daripada sekarang. Macam mana kamu nak tahu pemilihan, macam mana kamu nak buat? Okay, kita ambil yang paling simple adalah, yang paling dekat dengan kamu nanti ni, bila kamu nak isi borang UPU. Okay, macam mana pemilihan kamu nak kena buat untuk masuk UPU tu. Okey, apa faktor-faktor dia? Dia mesti ada sebab kenapa kamu pilih benda tu. Okey, kenapa kamu pilih U tu? Kenapa kamu pilih course tu? Mesti ada sebab dia lah. Dah ada faktor yang mempengaruhi dia. Okey, sama juga dengan bidang usaha, bidang usaha ataupun bila kamu nak menceburkan diri dalam perniagaan. Mesti ada faktor ataupun kamu mesti bijak untuk memilih bidang mana yang kamu nak ceburi. Okey. So sekarang kita tengok dalam buku teks dia bagi dekat kamu 6 faktor memilih bidang usaha. Okey, ada 6 faktor memilih bidang usaha. Sekarang kita fokus, okey, walaupun kita dalam bidang pertanian sekarang ni, bila kamu nak memulakan pertanian kamu tu, okey, sama ada kamu nak memulakan perniagaan pertanian kamu. Dalam bidang pertanian ni pun still ada banyak cabang kan, betul tak? Okey, dia ada tanaman, dia ada penternakan, okey, dia ada perikanan. Itu semua termasuk bawah pertanian. So, which one yang kamu akan pilih? Yang mana yang kamu suka, yang mana? Dia mesti ada faktor-faktor yang menjadi punca ataupun yang mempengaruhi kamu untuk kamu memulakan usaha tu, bidang usaha tu. Okey. Sekarang ni kita tengok untuk yang faktor memilih bidang usaha ni. Okey, faktor yang pertama kita tengok, faktor yang pertama ialah minat dan bakat. Okey, minat dan bakat. Ini saya selalu tekankan. Buat sesuatu yang kita minat sepatutnya lah. Sebab bila kamu minat, kamu kadang-kadang tu bakat ni dia macam gifted tau, benda yang memang ada. Sometimes orang ada bakat tapi dia tak minat benda tu, so dia jadi bakat dia tu akan sia-sia tau. Ada setengah orang dia tak pandai benda tu tapi dia minat, so dia akan learn untuk dia buat benda tu. Ada juga macam tu. So sebenarnya dia pelbagai. So, kalau kamu nak buat, bila kita nak memulakan bidang usaha ni, benda yang paling penting yang kamu kena ada adalah ataupun faktor pertama sekali adalah bakat dan juga minat. Okey, bakat, kemudian kamu ada minat. So, kamu tengok. Okey, mungkin, contoh yang dikatakan bakat tadi apa? Bakat kamu ni orang panggil suka bertukang. Okey, suka bertukang. So, secara tak langsung, kamu suka buat, orang kata apa, kamu akan try dulu buat di rumah, ada macam lepas SPM nanti yang kamu tak ada kerja apa, sementara tunggu orang panggil masuk U, so kamu pun duduk tengok ada kayu belakang rumah, so kamu tiba-tiba kamu buat jadi reban ayam. Kan? Itu bakat yang ada. Jadi bakat yang ada tu tiba-tiba dah buat reban ayam tu, kamu bela ayam. Bela ayam dalam masa sebulan, kamu rasa seronok pula bela ayam tu. Itu maksudnya dah ada timbul rasa minat dah waktu tu. Okay, so kamu pun mula fikir kamu, bagus juga kalau aku teruskan ni. Kalau daripada segi, sebab bila ada minat dengan bakat ni kan, banyak benda yang akan jadi cut cost tau. Maksudnya macam kamu boleh potong.
ada sesetengah perbelanjaan tu kamu boleh potong. Contoh, kalau katalah kamu tak ada bakat dalam kamu minat nak orang panggil apa, nak menternak, tapi kamu tak ada bakat nak orang kata apa, nak bina reban tadi ni kan. Bila kamu tak ada, kamu terpaksa upah orang kan, betul tak? Bila kamu upah orang, benda tu dah makan modal. Bayangkan kalau kamu ada dua-dua, bakat dan juga minat. Kamu minat menternak, kamu ada bakat buat rumah, siap buat rumah puyuh yang cantik, rumah ayam yang cantik kan. Sebab kamu minat, kamu ada bakat yang tu. So, dia dah jadi macam satu hobi. Di samping hobi tu menjana pendapatan. Okey, clear Itu bakat dan minat. Mesti kena ada minat sebenarnya. Kalau bagi saya, siapa yang nak memulakan perniagaan ni, buatlah perniagaan yang kamu minat. Selalunya orang akan minat. Tapi dia bila tak ada bakat, dia berbeza sikit lah. Modal dia tinggi. Tu je yang kamu ingat. Kalau kata minat, dia ada bakat, lagi ngam, cun. Okey, bisnes confirm berjaya. Sebab apa? Sebab kalau katalah macam saya suka menjahit, saya minat menjahit dan saya ada bakat menjahit. Contoh saya bagi Okey, mungkin saya ada kerja lain, jadi saya akan ambil pekerja. Okey. Tapi kalau katalah tiba-tiba pekerja saya tu sakit ke, demam ke, kan? Sekurang-kurangnya saya tahu kemahiran menjahit tu. So saya boleh buat je, tapi jangan sebab saya ada pekerja so saya tak buat. Jadi macam bila kata waktu macam tu, kita waktu sesak pun kita boleh cover. Kalau kata kamu tak ada bakat, kamu just minat saja. Kalau katalah waktu tu tiba-tiba je pekerja kamu tak ada, kan demam, kamu pun demam ke? Okay, maksudnya benda tu akan jadi terberhenti. Kamu tak boleh nak cover kerja tu sebab kamu tak reti nak buat apa-apa. Sebab tu kalau kita nak buat bisnes je, kalau boleh kita tahu benda apa yang kita nak buat tu. Bila kita tahu, benda tu lagi mudah sebenarnya untuk kita. Kalau kata jadi apa-apa benda yang secara mengejut tu, kita boleh settle dengan elok lah. Sebab kita tahu hujung pangkai dia. Kan orang nak pekerja kita nak buang kita pun tak boleh. Jadi dua-dua tu kena ada bakat dan juga minat. Okey. Okey. Kemudian yang kedua ialah modal. Of course lah kena ada modal. Okey, modal ni kalau kamu nak tahu, boleh tulis sambil saya cakap ni kalau ada benda isi penting tu. Sebab saya cuma letak tajuk besar dia je. Saya tak buat ringkasan. Okey, modal. Modal ni adalah apa? Modal adalah wang tunai. Wang tunai atau gabungan wang tunai dan aset. Dua benda. Modal ni boleh jadi aset, boleh jadi juga wang tunai kita ada. Okey. Untuk membiayai urus niaga ataupun perdagangan kita. Modal ada dua satu modal fizikal, satu modal kerja. Apa yang dimaksudkan dengan modal fizikal? Okey, modal fizikal tu contoh dia macam kita boleh panggil dia aset kita lah. Maksudnya macam mungkin jentera. Okey, kamu tengok dalam buku teks ada jentera, bangunan pentadbiran ladang, tanah, kilang. Itu contoh modal fizikal. Dan kalau modal kerja pula, dia lebih kepada duit, bahan mentah dan juga stok. Okey, berbeza modal fizikal dengan modal kerja. Modal fizikal maksudnya jentera kita macam kamu boleh fikir benda tu aset lah, aset tetap kita lah, modal fizikal tu. Kalau kata modal kerja, dia adalah dalam bentuk tunai. Okey, cash ataupun bahan mentah, maksudnya bahan pakai buang habis lah. Dan juga stok barang yang kita ada. Stok barang yang akan kita jualkan, yang akan kita pasarkan. Okey, kemudian yang ketiga ialah pulangan modal. Okey. Pulangan modal ni apa, ingat lagi tak? Okey, setiap ringgit yang kita laburkan, berapa balik kita dapat? Okey, nilai yang kita dapat daripada hasil bahagi kamu tu, pulangan modal ni. Okey, nilai yang kamu dapat mesti melebihi 1.00. Okey, mesti melebihi 1.00. Kalau melebihi 1.00 maksudnya ada keuntungan. Okey, cumanya besar ataupun kecil sahaja keuntungan tu. Tapi once dia dah lebih daripada 1.00, that's mean pulangan modal melebihi 1.00, maksudnya ada keuntungan dalam urus niaga kamu. Okey, jelas mesti lebih 1.00. Kalau kurang daripada 1.00 menunjukkan bidang usaha itu mengalami kerugian. Okey, pulangan modal ni kalau kamu nak ingat, kamu boleh
set dalam kepala otak kamu pulangan modal. Maksudnya modal balik. Okey, bila kata modal balik maksudnya apa? Okey. Kamu melabur duit kamu RM1 tapi kita guna nilai kat sini dah RM1 lah. Kamu melabur duit kamu RM1, kamu dapat balik RM1 berapa ataupun RM2 berapa, tak kisah. Nilai dia mesti lebih daripada RM1. Okey, kalau kata kamu dapat 1.05. Maksudnya kamu melabur RM1, kamu dapat balik dekat kamu RM1 5 sen. RM1 tu modal tadi yang kita buat keluar. 5 sen tu lah keuntungan kamu. Tapi rendah lah. Tapi still ada keuntungan. Faham kat situ? Okey, itu pulangan modal. Okey. Okey, seterusnya yang keempat. Yang keempat adalah keuntungan. Okey, keuntungan. Seseorang pengusaha perlu mempertimbangkan keuntungan yang ingin diperolehi. Keuntungan perlu dianggarkan semasa perancangan keuangan. Okey. Mula-mula masa kita nak mulakan bisnes tu, kita dapat perancangan segala-galanya. Okey. Sebenarnya kamu dah belajar awal tu ni kan? Kita dah buat dah, kita dah kira dah berapa, kita dah sebenarnya kalau katalah kamu nak memulakan satu bisnes, kamu akan cari modal sebenarnya tahu. Bila kamu cari modal, kamu akan buat kata kerja. Kata kerja tu kamu akan buat siap-siap penyata kira-kira. Penyata kira-kira yang kita buat tu. Daripada mana kamu ambil hasil-hasil semua tu? Kamu semua anggarkan je tau, anggaran. Okey, katalah kamu nak maksudnya kamu dah ada ilmu sebelum tu dah nah. Ilmu tu daripada mana? Sebenarnya kamu dah mula buat benda tu tapi secara kecil-kecilan. So, bila kamu buat kecil-kecilan, kamu akan nampak benda tu akan ke mana nanti ni. Okey, ke mana dia akan pi. Kamu boleh nampak dah. Kalau kata bulan ni kamu dapat untung banyak ni, bulan depan next. So kamu tahu dah target the next. Dia macam law ni lah. Kenapa KKM boleh target? Kenapa KKM punya target tu betul? Dia kata lagi 2 bulan akan naik 30K. Cuba kamu tengok nanti betul tak akan naik 30K. Maksudnya itu dia kata dah akan naik 8K. Betul naik 8K. Lepas tu dia, maksudnya benda tu betul. Maksudnya kenapa? Bukan kata depa ni ahli silap mata ke apa, tapi benda tu dia memang kita boleh anggarkan daripada dia akan tengoklah macam kita ni lah. Kita ni lagi kita boleh ni. Okey, kalau kata dia dah tengok dah data daripada 3 bulan tu. Maksudnya untuk banyak ni dia buat peluang barang, banyak ni dia akan dapat keuntungan, banyak ni dia akan okey, so dia boleh kira keuntungan. Dan keuntungan ni mesti kita kira masa kita mula-mula untuk mula-mula kita buat perancangan keuangan projek. Dari awal lagi. Sebab apa? Sebab kalau kamu nak tahu, kita takkan dapat itu dalam okey, dia ada cakap sebenarnya. Sebab kalau dalam bidang itu dalam waktu selepas ni. Tak apa. Sebab kita ada, kamu kena ingat macam ni tau. Bila kita start berniaga, kamu pun tahu dah sebenarnya. Kamu tak boleh kata hari ni kamu start berniaga, esok kamu nak modal balik dah. Hari ni start berniaga, bulan ni start berniaga, bulan depan kamu jangan mimpi lah kamu boleh pakai Audi ke Honda ke. Tak lagi nah. Selalu ambil jangka masa yang panjang selalunya. Untuk setahun selalunya dia masih lagi kita duk rolling modal kita kata. Kita masih lagi guna modal kita pusing. Kita still lagi tak dapat keuntungan sebab untuk memulakan satu bisnes sebenarnya dia proses dia adalah mengeluarkan duit dulu. Kita keluar je dulu. Okey, selepas setahun ke ada yang cakap kat saya ada setengah lah macam bisnes yang macam downline ni kan. Dalam masa 3 bulan baru dapat keuntungan. Macam tu kan, lebih kurang. Tapi kalau untuk bisnes yang besar selalunya makan tahun juga kadang-kadang. Baru betul-betul dia nak selesa. Sebelum tu dia memang orang kata banyak pasal kadang-kadang kita kena try and test kan. Try error dulu. Try dulu. Okey, berjalan ke tak. Benda macam ni kalau orang kata apa, kena bila kita dah kukuh,
Kan lepas tahun orang dah kenal dah, orang tahu dah kata kita supplier sayur, orang tahu dah kita supply sawi segar. Lepas pada tu orang akan mula cadang-cadang. So waktu tu dia akan lagi merebak dengan ni lah bisnes kita tu. So lepas pada setahun tu baru dia dikenali. Macam tu lah maksud dia. Apa-apa bisnes pun memang macam tu. Awal-awal memanglah dia macam nampak suam-suam kuku. Dia kalau cepat naik sebenarnya cepat jatuh. Selalunya lah. Okey, itu keuntungan. Keuntungan. Pengusaha yang bijak akan memastikan pulangan modal terlebih dahulu. Nampak tak dia kata? Kamu adjustkan pulangan modal tu dulu. Kalau kata melabuk RM1, macam saya kata tadi ni, melabuk RM1, tiba-tiba dapat RM1.05, nak untung tak tahu mana lah, kira rugi lah. So upgrade lagi, buat lagi benda tu supaya dia jadi keuntungan dia lebih besar, pulangan modal tu lebih tinggi. Buat macam tu lah. Okey, kemudian yang kelima. Kelima lah no. Yang kelima adalah waktu. Okey, waktu dan juga masa. Okey, waktu dan masa. Okey, waktu dan masa apa yang... Okey, pengusaha perlu menentukan masa dan matlamat yang perlu dicapai dalam bidang usaha. Tentukan matlamat keuntungan. Terdapat bidang usaha yang memperoleh keuntungan dalam masa yang singkat, sederhana ataupun jangka masa panjang. Contoh, bidang usaha pertanian, kalau kita tanam jenis tanaman makanan ataupun komoditi makanan, perlu masa sekurang-kurangnya 4 musim. Okey, komoditi makanan ni maksudnya apa? Padi, tu dia kena pakai 4 musim. Okey, lepas 4 musim tu barulah mungkin dia boleh nampak keuntungan dia. Okey, ada juga bidang usaha yang memerlukan masa antara 1 tahun hingga 3 tahun. Okey, tu nasib lah. Contoh dia bidang pemprosesan. Pemprosesan makanan. Macam dia bagi kat sini contoh komoditi kelapa sawit, koko. Dia ambil masa lah sebab nak tanam pokok dia pun ambil masa sebenarnya. Nak tuai, nak ni banyak kerja. Okey, 1 ke 3 tahun yang tu dia bagi kan. Yang paling senang saya rasa kalau yang cepat pun macam sayuran berdaun ni cepat saya rasa. Itu cepat. Cepat pun itulah sebab makan masa jugalah. Sebab macam kalau kita nak buat hidroponik. Hidroponik awal dia tu memang tinggi. Kamu tengoklah macam kita tu untuk 100 pot pun dah 6,000. Kamu bayangkan kalau kata dia nak ambil. Takkan nak berniaga 100 pot ni. Kan sayur-sayur 100 pot dari mana? Makan satu rumah je lah. Jadinya maksudnya macam dia akan tambah lagi. Bayangkan kalau satu set 6,000. Kalau dia beli 5 set ke dah kat situ saja kan. Belum tentu lagi dia jual sayur untuk akan dapat banyak tu. Macam tu lah lebih kurang. Sebab dia untuk tahun pertama dia akan nampak tak apa nak untung. Tapi lepas daripada tu dia hanya buat keluar modal apa? Dia hanya beli baja tu saja, baja AB dia je kan. Baja AB tu berapa ringgit sangat boleh pakai kat setahun. Jadi dia menguntungkan balik. Macam itulah sebenarnya tahun kedua tu mungkin dia akan betul-betul cover balik. Untuk yang macam kalau pertanian sayuran berdaun, untuk yang pakai teknologi ya, yang berteknologi lah. Hidroponik ke, fertigasi ke, aeroponik ke, aquaponik ke. Dia bajet tinggi. Tapi pulangan dia selepas setahun, saya rasa selepas setahun lah. Sangat lumayan dah balik. Sebab kita hanya mengurangkan dah. Daripada segi kita nak beli, set tu dah tak dah. Dia takkan rosak tengok macam kita pakai. Kat 2 tahun dah tak rosak apa pun. Okey, itu maksud saya. Okey, seterusnya yang terakhir adalah yang keenam ialah experience, pengalaman. Okey, pengalaman boleh secara pengalaman peribadi ataupun boleh daripada pengalaman orang lain. Selalunya peribadilah lagi bagus. Kamu cuba buat, kamu dah buat macam sekarang ni. Kamu dah ada pengalaman dah. Experience kamu dalam tanian, ya Allah Tuhan, banyaknya dah biasa tanam pokok, dah biasa jumpa cacing dalam tanah, dah tahu dah apa kepentingan baja, kamu tahu macam mana nak merawat pokok yang sakit. Bila kamu tengok daun tu kekuningan, apa masalah dia, apa yang berlaku, proses fisiologi dia, proses siapa yang mengangkut makanan ke apakah, semua kamu tahu dah. Nak cerita kejuruteraan tanaman, apa yang kamu tak tahu semua tahu dah. Apa lah ni yang latest, hidroponik kamu pandai, fertigasi kamu dah pandai. So itu pengalaman, kamu dah biasa buat, kamu dah bisa melalui. Kan, tengok rumah puyuh pun bisa buat dah. Dekat nak angkut bata, nak pegang cangkui tak ada masalah.
So, kamu dah ada pengalaman. Bila kamu ada pengalaman, combine dengan bakat dan minat yang kamu ada, combine pula dengan modal, okay, so benda tu complete. Okay, bila dah ada benda tu, bisnes kamu ataupun bidang usaha yang kamu pilih tu akan berjalan dengan lancar. Tu maksud dia faktor-faktor yang menjadi ataupun mempengaruhi lah untuk kita buat pilihan untuk kita memulakan bidang usaha. Okey, itu maksud dia. Alright. Jelas nah? Okey, kita ada 6 faktor yang mempengaruhi. Okey, 6 faktor yang mempengaruhi untuk yang boleh mempengaruhi kita lah untuk kita membuat pilihan bidang usaha yang sesuai. Okey, jelas nah? Okey. Terakhir adalah masa hadapan bidang usaha. Okey, ni last lah. Masa hadapan bidang usaha. Okey, so sekarang masa hadapan bidang usaha ni adalah keputusan yang perlu kamu buat pada bidang usaha yang kamu jalankan. Okey, satu keputusan yang kamu kena buat. Apabila kamu dah run dalam masa 6 bulan, kemudian kamu tengok balik dia punya keuntungan dia, pulangan modal dia, titik pulangan modal dia, berapa pendapatan dia, berapa kos-kos semua tu. So, selalunya dia tengok kepada pulangan modal dengan titik pulangan modal. So, kamu dah boleh membuat keputusan kepada kamu punya bidang usaha yang kamu pilih tu. Okay. Okay, dia ada apa keputusan dia? Dia ada 2 je keputusan. Okay, dia ada sama ada untuk meneruskan bidang usaha, ya. Untuk meneruskan bidang usaha ataupun tidak. Dia ada ya dengan tidak yang keputusan dia. Okay, soalan selalunya akan keluar dalam bentuk. Dia akan tanya kamu, selalunya lah dia akan bagi kat kamu satu, orang kata apa? Satu belanjawan, dia minta kamu untuk buat penyata keuntungan. Okey, penyata keuntungan maksudnya kamu akan kira lah berapa pendapatan dia, kamu akan kira berapa kos perbelanjaan yang dia keluar, kemudian kamu akan kira keuntungan, kamu kira balik dia punya pulangan modal, kamu kira balik titik pulangan modal. So, daripada penyata keuntungan tu, penyata untung rugi tu, soalan last sahaja dia akan tanya. Okey, berdasarkan kepada pulangan modal yang diperolehi, apakah keputusan yang boleh dilakukan oleh pengusaha ladang berkenaan? Dia akan tanya macam itulah selalunya. So, dekat situ kamu akan tengok daripada pulangan modal dia. Selalu dia akan minta ni, yang ni, dia akan bagi 2 jenis tanaman lah selalunya. So, dia nak kamu compare antara 2 tu daripada segi dia punya pulangan modal dan titik pulangan modal. So, kamu buat dia punya orang panggil apa? Keputusan lah. Yang mana? A ke B ke? Kamu nak teruskan bisnes yang mana? A ke B? Yang mana lagi menguntungkan? Kamu akan tengok balik lah kat situ. Okay. Jadi, ada 2 je keputusan yang boleh kamu buat. Okay, sama ada ya ataupun tidak. Okay, ya dekat sini. Ya, of course lah. Meneruskan bidang usaha. Dan kamu juga boleh cakap tidak. Okay, tidak sebab apa? Kamu kena katakan sebab lah kan. Yang tidak ada tu. Okay, dia ada 3 sebab lah untuk tidak ni. Okay, tak apa, kita pisah satu. Kalau ya meneruskan bidang usaha, kamu boleh tengok dalam buku teks muka surat 209. Sekiranya suatu bidang usaha yang memberi keuntungan dan pulangan setiap ringgit yang dilaburkan adalah tinggi. Pulangan setiap ringgit ni adalah apa? Pulangan modal. Pengusaha perlu meneruskan. Okey, kalau kata dia dapat nilai dia dalam 2 poin ke atas. Memang kena teruskan lah. Maksudnya untung lah tu sekali ganda daripada modal yang dia buat keluar. Pengusaha boleh meneruskan bidang usaha tersebut dengan kapasiti sedia ada atau boleh membesarkan lagi bisnes. Okey, kamu boleh teruskan dengan kapasiti yang ada. Maksudnya kalau kata kamu duk buat keluar selama setahun tu, pengeluaran dia, kos perbelanjaan dia 10,000, kamu dapat balik pulangan banyak tu. Jadi, kamu boleh kekalkan ataupun kamu nak ambil risiko untuk meneruskan dan menambahkan lagi. Maksudnya kamu membesarkan lagi lah cawangan. Sama ada kamu nak tambah cawangan lain ke, kamu nak buka bisnes lain ke, tu tak kisahlah yang tu. Tapinya, maksudnya kita mengekalkan perbelanjaan sedia ada ataupun kapasiti sedia ada ataupun kita nak menambah lagi, memperbesarkan lagi empayar perniagaan.
Okey. Yang keduanya untuk yang tidak kita ada 3 pilihan lah. Okey, sama ada untuk tidak kita nak mengubah suai pengurusan. Nak sebut kat sini pengurusan. Okey, pengurusan kat sini ni maksudnya apa? Kecekapan dari segi mungkin pekerja ke, mungkin dari segi kos perbelanjaan ke. Okey, kita belanja sebab mungkin kita cari kena tukar tempat supplier ke, supplier barang untuk kita kan, mungkin terlalu tinggi kan. So kita tengok balik lah pada kita punya record tu, hak mana yang boleh diperbaiki atau dan kita mulakan satu perniagaan lain lah. Macam ni kalau tidak ni maksudnya kita stop dah berniaga yang tu. Okay, kita stop. Tidak untuk mengubah suai mengubah suai pengurusan ni maksudnya dia pengurusan yang tidak cekap boleh menyebabkan kerugian. Okey, dengar kat sini pengurusan yang tidak cekap. Sekiranya pihak pengurusan telah mengenal pasti penyebab. Tu saya kata kena tengok balik rekod. Dekat mana yang tak kenanya. Okey, bila kita dah tahu dekat mana tak kena, kita dah kenal pasti dia punya penyebab kepada kerugian bidang usaha tu. So tindakan menukar pengurusan perlu dilakukan. Pengurusan adalah melibatkan pengurus, juruteknik, mando dan pekerja. Kalau kata dah pekerja tu tak reti nak buat kerja duk rugi je. Tukar dia. Tukar dia ke bahagian lain. Hak dia suka buat. Okey? Hak tak merugikan kita. Okey. Pengurusan adalah melibatkan pengurus, juruteknik, mando dan pekerja. Namun menukar pengurusan bukan maksud menukar keseluruhan pekerja. Nampak tak dia sebut tu? Jadi bukan semua maksudnya yang bermasalah tu je. Mungkin pengurus sahaja yang dikenal pasti menyebab kerugian. Mungkin pengurus sahaja yang dikenal pasti menyebab kerugian tersebut. Ambil kau pengurus. Silap ayat ni. Pengurus tu je yang dapat tahu siapa yang perlu dibuang ataupun tidak macam itulah. Okey, maksudnya tang mana yang salahnya tu, dia akan tahu lah kat mana sebab dia yang boleh tengok data-data tu. So dia lah tindakan dia tu yang kena ambil. Maksudnya kamu kena bijak lah dalam membuat keputusan ni. Nak buang orang ke, nak kurangkan pekerja ke. Okey, itu dari segi pengurusan bidang. Okey, kemudian tidak untuk dan alasan dia menggantikan dengan bidang usaha yang lebih yang lain. Yang tadi ni kita stay dengan bidang yang sama. Tapi kita ubah suai pengurusan sahaja. Okey, ini kita tukar. Kalau kata setahun dah kita duk bela puyuh. Okey, kamu dah bela puyuh tapi puyuh kamu tu pulangan modal dia tak tinggi. Okey, dan dia merugikan. So kamu tukarlah bidang usaha tu. Kamu tukar lah. Mungkin kamu akan tukar. Tak mau bela puyuh dah. Tak boleh nak bela puyuh dah lah. Maksudnya kamu mungkin akan menternak ayam daging pula ke. Ataupun mungkin puyuh juga tapi kamu tak buat puyuh daging dah. Buat telur saja pula. Penelur pula. Jangan kamu sendiri lah yang kena ubah. Okay, yang kamu sendirilah yang kena ubah bidang usaha tu. Jika bidang usaha tidak menguntungkan, pengusaha perlu menggantikannya dengan bidang usaha lain. Perkara ini juga boleh dibuat sekiranya pengusaha mengalami persaingan yang sangat sengit, sukar mendapat bekalan input, sukar memasarkan hasil atau harga yang terlalu rendah. Maksudnya tak ada keuntungan lah. Okay? Pendek kata tak ada keuntungan, tak balik modal. So stop lah bisnes tu. Dah setahun dah pun tak balik-balik modal juga, memang tak repeat dah. So kita stop je. Okey, kemudian yang last sekali adalah membubarkan bidang usaha. Okey, membubarkan bidang usaha. Apa maksud membubarkan? Bidang usaha yang mengalami kerugian perlu dihentikan supaya risiko kerugian tidak ditanggung. Okey, supaya tidak ditanggung secara berpanjangan. Selepas itu, pengusaha boleh memilih untuk menutup terus ladang atau menggantikan dengan bidang usaha lain. Dia lebih kurang sama dengan yang atas juga. Okey, yang atas tadi ni menggantikan dengan bidang usaha lain tu, dia still lagi kekal dengan pengurusan yang sama, semua orang pekerja yang sama lagi, tapi dia cuma nak ubah dia punya bidang perniagaan tu saja. Okey, bila yang membubarkan ni, mungkin dia akan bubarkan keseluruhannya semua, dia stop nego tu dan dia akan mula balik tapi mula balik dengan semuanya yang baru balik.
Okey, itu maksud membubarkan. Selepas itu pengusaha boleh memilih untuk menutup terus ladang atau menggantikan dengan bidang usaha lain. Jika tindakan menutup ladang dibuat, pengusaha boleh menjual segala aset yang dimiliki untuk mendapatkan kembali modal. Okey, maksudnya dia tutup, gulung tikar. Tak mau fikir dah. Sebab tu dia nak jual balik modal-modal dia. Modal-modal dia. Segala semua aset-aset yang dia ada. Okey, itu maksud dia. Okey. Jadi kena ingat ni je. Bila soalan dia tanya keputusan ni, ingat dia ada dua tindakan kamu yang boleh kamu ambil, iaitu sama ada ya ataupun tidak. Okey, ya ataupun tidak. Ya, ringkas. Memang sangat ringkas lah. Kamu tak payah nak susah payah fikir. Ya. Maksudnya benda tu memang menguntungkan lah. Okey, dapat pulangan modal dia tinggi, dapat keuntungan yang besar. Okey, perniagaan pun okey, tak ada persaingan. Kamu boleh bagilah pendapat kamu kenapa yang kata ya tadi ni. Okey, sekiranya tidak, macam yang tadi dah kita cakap. Tidak, kita ada 3 reason kamu boleh bagi, sama ada mengubah suai pengurusan bidang, menggantikan dengan bidang usaha lain, kemudian kita boleh membubarkan bidang usaha. Okey, bila mengubah suai pengurusan bidang, kita mungkin masih lagi meneruskan perniagaan kita, tetapi kita ubah daripada segi struktur pengurusan bidang. Benda ni, yang ni kamu boleh ambil, contoh dia kalau kata dia bagi, kamu tengok dia punya pulangan modal tu dalam bagi RM1, dia dapat balik kat dia RM1.05 ataupun RM1.1.550 ke. Okay, maksudnya tu dia tak besar tau. Dia punya keuntungan tu takkan besar. Tapi kita masih boleh kita still kita still lagi dapat keuntungan, tapi kita tak mau nak meneruskan sebab kita rasa macam keuntungan terlalu rendah. Okay, macam kalau kata menggantikan bidang usaha ni, mungkin dia dapat bawah 1 dah tau. 1.00. Okay, nilai pulangan PM dia tu. Pulangan modal dia tu bawah 1.00. So, dia akan stop daripada bidang usaha yang dia buat tu. Kemudian dia akan, mungkin dia nak ganti dengan bidang usaha yang lain. Tapi dia still menggunakan orang-orang pekerja yang sama, bahan jentera yang sama. Dia tak tambah apa-apa, cumanya dia ubah saja. Tu yang saya kata tadi ni, mungkin dia bela puyuh, lepas tu dia ubah dia bela ayam. Benda sama je kan, ayam dengan puyuh tu akan pakai alatan ataupun daripada segi penyelenggaraan dia semua sama, cuma beza dia mungkin puyuh ni orang tak makan. Jadi orang ayam ni nampak permintaan lebih tinggi. So kita akan tukar puyuh tu lah, tak jadi mula-mula tu kita rasa macam kita nak buat kelainan, kita nak bela puyuh. Rupanya tak jalan, sebab tu orang tang tu tak bela puyuh. Macam itulah lebih kurang contoh nah. Okey, kalau untuk membubarkan bidang usaha tu pula, maksudnya kita bubarkan terus gulung tikar. Maksudnya tak untung langsung. Kalau RM1 tengok dapat 0.60 saja. Rugi. Okey, rugi sampai 4 kupang. Nego apa kan? Jadi dia tutup tapi dia jual balik aset-aset dia tu supaya dia dapat sekurang-kurangnya dia dapat baliklah modal dia. Tak banyak lah modal yang akan dapat balik tu, tapi still lagi boleh lah kalau dia nak buat balik bisnes yang baru secara kecil-kecilan pula. Kalau sebelum ni buat ladang tanam hantar ke orang, lepas ni mungkin dia buat berniaga je lah. Berniaga kedai makan dah pula. Pergi ambil pula sayur ke orang. Dok pun dia tanam sayur, dia makan kat dia sendiri, dia masak sendiri. Contoh. Okay? Jelas nah? So kita ada 2 keputusan yang boleh kita ambil. Okay, sama ada ya ataupun tidak. Alright, saya harap kamu semua faham. Okay, cuba selesaikan tugasan yang saya beri. Okay.